So actually hari ini we have been called untuk bagi kenyataan. Tetapi sebelum Ketua Polis Daerah has already said they are investigating under obstruction. Okay, obstruction bukan under Public Assembly Act lah. Okay, that means menghadang. Kita tidak membenarkan mereka menjalankan tugas lah. Okay, this is very controversial because the whole event ended peacefully. Semua memorandum diserahkan dan memorandum diterima oleh Wakil Pejabat Menteri Besar. Wakil Pejabat Perdana Menteri, diterima oleh Menteri Pertanian, and also it was taken by members of parliament, but the main two bodies they already received the memorandum. The whole issue pokok di sini adalah polis mengatakan, the police is saying mereka halang kita kerana parlimen suruh mereka halang kita. Dia cakap parlimen cakap tidak boleh berhimpun di perkarangan parlimen. Okay? So it is parlimen yang stop us at the Tugula. So berkenaan dengan itu, kita ada hantar satu surat kepada speaker, kepada Perdana Menteri dan opposition leader. I can pass the copies to the media. Dalam surat ini yang kita address itu kepada Tan Sri Dato' Johari, ya. Kita panggil dia saudara Joe, dia kawan kita dulu. Okey. Pernah demonstrasi banyak kali. To Dato' Johari, speaker, we ask him dua soalan lah. We ask him two questions. Number one, adakah dia memberi arahan kepada polis? Adakah yang di-Pertua Dewan atau mana-mana pihak parlimen memberikan arahan kepada polis untuk menyekat hak demokrasi rakyat untuk berhimpun di parlimen atau kawasan perkarangan parlimen? Itu soalan pertama kita tanya dia. Did he give instruct the police, you stop them? Yang kedua, adakah yang di-Pertua Dewan di dalam parlimen mempunyai bidang kuasa di luar kawasan parlimen? That means, the speakers punya power, the power of the speaker itu ada di luar parlimen. That means kalau saya di Dangwangi, can the speaker from parliament tell me, you ambil memorandum di sini, no? Because mereka suruh kita terima memorandum di Tugu dan Padang Merbuk, not at kawasan parlimen, no? So this was already sent email to the Prime Minister's department. It was emailed to the opposition leader. It was already emailed to the speaker. Okay? The opposition leader punya office dia communicate dengan kita. They initially thought kita masuk dalam, ada pagar, you masuk dalam pagar kan? We said no, because kalau nak masuk dalam, you kena berpakaian, kena pakai baju, and then you kena bagi IC. Tidak, kita nak serah memorandum di luar. Tetapi mereka halang kita, pada polis halang kita pergi ke parlimen di luar itu. So ini dua soalan, sangat kritikal, kerana kita melihat parlimen itu sebagai simbol demokrasi negara. Kalau di tempat yang menjadi simbol demokrasi, satu institusi demokrasi negara, kalau rakyat tak boleh berhimun dan menyerah memorandum, apakah tugas parlimen itu? Okay? And ada beberapa backbenchers pun was not happy. One of them is YB, she's not currently not an MP, Nurul Izzah. She communicated with me. She was also disappointed. She said she'll bring it up to the PMO office lah, which I believe is her father lah. So anyway, I hope that this issue is seen seriously, because I pun kesian police. If police get very bad instruction, what can they do lah? Okay, but anyway, today's investigation is a waste of time, waste of public money, waste of all our time. Okay, this is our money has been misused for the wrong things. Okay, hak berhimpun is enshrined in the perlembagaan and even in all the laws. So we have never broken any law. So we think today's exercise should do away lah. Okay, Madani got more better things to do. Okay, that's what kami berpendapat bahawa parlimen tu adalah milik rakyat lah. So kita patut disekat.
Dan kalau kita nak kita katakan kita bawa satu budaya yang lebih demokratik, satu budaya yang lebih progresif, itu bukan cara dia lah. So saya harap isu ni tidak berlaku pada masa depan, tapi saya berharap begitu sajalah. Janganlah kita kita kata nak bawa sesuatu yang lebih progresif, tapi malangnya kita masih dipanggil untuk siasatan sebegini. Itu tidak patut berlaku. Saya cuma nak cakap, saya rasa disebabkan anggota polis yang ada pada hari itu memang lebih banyak daripada yang datang nak bagi memorandum pun, saya rasa memang berlebihan sangatlah. Tidak keterlaluan, tak perlu pun. Dan memang senang kami pun tak berdaya nak buat apa-apa pun disebabkan ramai sangat polis. So nak memanggil kita pun nak manggil untuk apa kan? Kami pun tak berkuasa untuk buat apa-apa kesalahan. Kami pun tak berkuasa nak buat kerosakan disebabkan menghadapi banyak sangat polis. Jadi saya rasa memang sangat membuang masa lah kami kena panggil ni. Tapi tak apa, kami beri kerjasama. Kami beri kerjasama juga, kami akan berdamai dan aman lah. Kerana walaupun kami ingin orang kata menuntut sesuatu daripada kerajaan, tapi kami buat dengan aman. Dan kami di sini untuk tunjuk yang kami datang dengan aman. Itu je lah. Terima kasih. Nama saya Sivan Doraisami daripada Suara Rakyat Malaysia, Suara Am. Ini bukan pertama kali lah, malah ramai antara kita berulang kali datang ke sini membuang masa kita hanya kerana mempraktiskan satu aktiviti yang diberi ruang dalam perlembagaan persekutuan dan juga undang-undang, di mana berhimpun secara aman. Apa masalah sekarang adalah di Parlimen, apabila setiap kali kita cuba membuat satu penyerahan memorandum, sering dihalang oleh polis. Dan apa yang hari itu berlaku sama seperti bukan cerita baru, ia adalah cerita lama. Tapi perlu ingat, sebelum COVID dan sebelum beberapa tahun dulu, Parlimen bukanlah satu tempat yang terlarang. Itu bukan prohibited palace. Itu adalah tempat awam di mana rakyat pernah sampai ke dia punya pintu gerbang besar tu, pintu pagar besar tu, sehingga mau bertemu dengan wakil-wakil yang mereka hantar, wakil-wakil rakyat. Ahli Parlimen dalam kata yang lain adalah wakil rakyat. Jadi rakyat kena diberikan ruang untuk berhimpun di depan Parlimen untuk berjumpa ataupun membawa isu mereka ke Parlimen. So pernah diberi banyak ruang dan sedikit demi sedikit rakyat ditolak daripada perkarangan Parlimen. Ada seketika hanya dibenarkan sehingga jambatan, dan sekarang pula hanya dibenarkan di jalan besar sahaja. Dan ini kena reverse balik. Parlimen dan kerajaan Malaysia Madani ini harus iktirafkan Parlimen sebagai tempat awam dan berikan ruang khas untuk rakyat berhimpun secara aman, membawa memorandum, membawa tuntutan kepada wakil-wakil rakyat mereka supaya mereka boleh bawa isu ini di Parlimen. Itu satu. So dalam bahasa Inggerisnya, the democratic space is shrinking. So sekarang kalau betul kerajaan ini memberi ruang lebih kepada demokrasi, ini salah satu yang perlu dilaksanakan segera, sebab banyak isu rakyat, ahli Parlimen tak banyak membawa ke Parlimen, jadi rakyat sendiri akan datang membawa ke Parlimen. Contohnya isu pagi tadi, kes Zaid dan DNAA. Dan satu lagi adalah Perhimpunan Aman adalah di bawah undang-undang Perhimpunan Aman perhimpunan secara aman. Kenapa setiap kali selepas ada satu perjumpaan, selepas ada satu perhimpunan, polis harus menyaman penganjur dan juga beberapa orang dan untuk disoal siasat? Ini adalah praktis yang sudah lama, sudah kuno. Jangan buang masa sebab ia tak ada satu insiden pun yang unwarranted ataupun unwanted insiden. Semua selesai secara aman. Dan polis sudah merakam banyak. Setiap kali sekarang kalau ada perhimpunan aman, mungkin polis lebih ramai daripada peserta-peserta pemimpin, dan mereka membawa gadget-gadget semua merakam 100% apa yang berlaku. Sudah cukup untuk OCPD ataupun pegawai polis yang in charge untuk insiden tu tutupkan kes dia. Dia kata SOP adalah kena datang rakam, lepas tu baru tutup kes itu ataupun tutup fail tu. Tak payah panggil kita untuk merakam. Sudah ada kaki tangan polis tu sendiri merakam apa yang berlaku, sudah boleh tutup dia punya fail. Tak payah buang masa. Jadi ini dua dalam isu ini, kedua-dua ini harus perlu dipertimbangkan oleh kerajaan baru supaya benda ni tidak berlangsung lagi. Dia bukan sahaja buang masa kita, buang masa kaki tangan polis dan juga buang masa resources Malaysia juga. Just now,
add one thing. Under the Peaceful Assembly Act, Akta Perhimpunan Awam 2012, dia ada schedule kedua mengatakan tempat-tempat larangan, tempat you tak boleh berhimpun lah, macam hospital, pelabuhan dan sebagainya. Parlimen bukan tempat larangan. So legally dia tak boleh halang orang kerana dalam schedule 2 dalam Akta Perhimpunan Aman 2012 tidak ada larangan di parlimen. That means dia tak ada, there's no offence if you want to gather there lah, that's another thing. And of course, this going 112, they can just do it by online, isn't it? Yeah. Now all the court cases semua online kan. You should just do a teleconferencing, we can answer, jawab di mahkamah, jawab di mahkamah, jawab di mahkamah. And then we can go back. Okay? Jimat masa peguam-peguam kita. Okay. Okay. Kita nak kurangkan kerja.